Melayu dalam persatuan kurikulum. Dalam bidik darjah mereka belajar subjek bahasa Melayu itu sendiri. Seterusnya, kurikulum adalah satu bidang pembelajaran yang berasaskan pelbagaian gerak kerja terancang dan perlu dilakukan dalam masa persekolahan, iaitu waktu selepas persekolahan yang kita tahu sekarang kita buat hari Rabu. Ini menurut Mat Aris Mansur 1985. Seterusnya, jom kita mengetahui tentang matlamat co-curriculum. Antara matlamat co-curriculum, secara umumnya apa yang kita nak kan pada pelajar itu sendiri dapat menyemai perasaan muhibah, perpaduan integrasi nasional. Sebab apa? Di sekolah SK kita tahu ada pelbagai kaum, pelbagai latar belakang. So bila dia orang bercampur, dia ada pelbagai maklumat yang dia orang kongsi, murid-murid gain semasa berinteraksi antara pelbagai kaum. Dan seterusnya meningkatkan disiplin pelajar. Seperti mana kita tahu, contoh permainan bola sepak dia ada disiplin tersendiri. Permainan badminton, apa-apa permainan pun mesti ada disiplin. Seterusnya matlamat ni menyemai nilai pendidikan, contoh nilai kerjasama, komunikasi. Dalam permainan bola sepak pun ada komunikasi tersendiri. Nombor 3, menanam, memupuk, memberi latihan awal kepada aspek kepimpinan dia, leadership, sahsiah, kemasyarakatan di kalangan pelajar. Bila dia bercampur kat sekolah tu pelbagai kaum, mereka akan tahu macam mana nak berinteraksi antara masyarakat bila dah keluar nanti. Seterusnya, mewujudkan perseimbangan antara perkembangan intelek dan perkembangan jasmani, rohani dan emosi. Sebab ada yang bukan setakat persatuan bahasa Melayu, ada juga macam kelab badminton, so itu jasmani. Okey, objektif ni macam fokus dalam sikit. Di khusus mengukuhkan perhubungan dan pergaulan di kalangan murid dalam sekolah dan di antara sekolah. Ini akan berlaku apabila penganjuran pertandingan di antara dua sekolah. So murid tu sendiri ada hubungan, sekolah tu sendiri secara langsung, sekolah tu sendiri dia ada perhubungan. Seterusnya, meningkatkan minat dan bakat murid-murid dalam aktiviti yang diceburi. Kalau aktiviti co-curriculum ni dapat macam cakap, kita dapat gilak bakat murid dalam kadang-kadang kita tahu talent kita kat mana, kita punya minat, kita punya bakat kat mana. So melalui aktiviti co-curriculum, guru-guru membantu membimbing murid untuk mengenal pasti bakat dia kat mana. Mewujudkan budaya sekolah yang menarik dan mengembirakan. Apabila terjadinya pertandingan antara sekolah, akan ada pemenang. So perkara itu membuatkan sekolah tu budaya sekolah yang menarik. Maksudnya sekolah tu mungkin ternama, jadi dia ada nama, jadi macam cakap murid-murid dalam sekolah tu sendiri dikedepan. Seterusnya, menyediakan murid untuk mengikuti program khidmat negara. Itu kat luar nanti. Kat luar nanti, kalau dulu ada PLKM, sekarang dah tak ada dah kan. Tak tahulah. Tapi kalau macam kita ada BIG nanti kan. Okay, dah habis. Seterusnya, strategi pelaksanaan. Macam mana cara kita guru-guru melaksanakan gerak kerja co-curriculum. Okey ke semua? Laju sangat? Okey, teruskan. Okay. Yang lain ada pelajar-pelajar ni. Rakan-rakan yang lain. Okey. Okey, seterusnya macam mana kita sebagai guru-guru di sekolah nak melaksanakan gerak kerja co-curriculum. Pertama kita kena arrange lah dia, sebab gerak kerja co-curriculum ni kita mesti seimbang. Dia ada wajaran sesuai antara kurikulum dan co-curriculum. Sebab dua ni saling melengkapi. Kita tak boleh terlebih kurikulum, kita tinggal kokoh, kita kena seimbang. Seterusnya, kedua, kena menambah bilangan pasukan unit uniform ke persatuan ataupun kelab dan permainan. Supaya pelajar-pelajar dia dapat, kalau kita ada 2-3 je unit uniform di sekolah, tak dapat. Sebab biasa kalau nak wakil sekolah dia ada berapa limit kan. So kita kena banyakkan
supaya pelajar dapat melibatkan diri dengan aktif. Seterusnya, melibatkan murid daripada semua kaum sebab kita nak memupuk integrasi nasional. So kita kena jangan kita berat sebelah, kita bahasa Melayu, kita suruh Melayu je masuk. So kita kena ajaklah sekali murid yang bukan Melayu. Okay, seterusnya melibatkan murid dan pihak sekolah dalam aktiviti khidmat masyarakat. Melibatkan 4 jawatan kuasa, iaitu 4 pihak, iaitu JBPS, Persatuan Ibu Bapa Guru-Guru, PIBG, guru-guru dan murid-murid. Bukan dekat sekolah setakat guru-guru dan murid-murid sahaja, tapi kita kena melibatkan pemegang taruh yang lain, iaitu PIBG, supaya aktiviti kokurikulum dapat berjalan dengan aktif, bukan dalam sekolah sahaja. Lepas tu seterusnya apa-apa kita mesti ada rekod dan penilaian kemajuan supaya kita tahu refleksi apa yang penambahbaikan, apa yang kurang untuk masa depan. Dan kita kena menganjurkan pertanian melibatkan semua murid. Seterusnya menyediakan dan menilai aktiviti secara sistematik dan berterusan yang dikehendaki. Kita mesti menilai aktiviti tu, kita tak boleh shot sendiri. Dan kita mesti susun aktiviti kokurikulum tu. Hari ni kita nak buat apa, mula-mula pengenalan dulu kalau jumpa kan, biasa pengenalan. Tak boleh lah hari pertama terus masuk. Lepas tu apa-apa pun pelajar yang murid yang aktif tu kita kena penghargaan dan pengiktirafan. Bukan pelajar sahaja, pemegang taruh yang lain, PIBG, supaya memberi motivasi lah kepada mereka. Dalam masa yang sama kita tanggungjawab GERKO. GERKO tu adalah short form daripada Gerak Kerja Kokurikulum. Okey, apa tugas guru besar? Guru besar tugas dia adalah sebagai penolong pendaftar, yang mana dia berkuasa untuk melantik guru penasihat dari kalangan guru-guru di sekolah. Untuk tujuan dia adalah bagi tujuan menjalankan tugas-tugas dalam aktiviti kokurikulum berdasarkan peruntukan yang sedia ada di sekolah. Okay, kemudian GPK Koku. Okay, apa tugas GPK Koku? Dia kena menentukan gerak kerja kokurikulum. Maksudnya sebelum kita laksanakan kurikulum di sekolah tu, GPK Koku ni penting untuk tahu apa objektif kokurikulum tu dilaksanakan di sekolah. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, dia berkuasa juga dalam memilih dan melantik guru dalam bidang kokurikulum tersebut. Ikutlah maksudnya dia ada kuasa lah untuk lantik guru-guru setiap badan yang beruniform, kelab dan persatuan. Kemudian nanti di akhir tahun akan adanya anugerah kecemerlangan kokurikulum. Jadi GPK Koku ni dia mempunyai kuasa dalam memutuskan macam mana nak buat, macam mana kita nak laksanakan, bila dan masa dia. Okay, kemudian kita pergi ke setiausaha Koko. Okay, semua dah tahu setiausaha ni lebih kepada duduk dalam mesyuarat, yang mana dia bertugas dalam mencatat minit mesyuarat. Tak kira lah apa-apa, setiausaha tu mesti berkait rapat dengan minit mesyuarat. Kemudian dia juga perlu menyediakan notis jika adanya mesyuarat agung ke apa, dia yang akan sediakan notis untuk diedarkan kepada guru-guru. Okay, kemudian seterusnya setiausaha sukan. Lagi satu, setiausaha Koko ni dia lebih kepada menolong pentadbir. Maksudnya dia menolong GPK Koko. Okay, kemudian setiausaha sukan. Setiausaha sukan ni lebih kepada menyelaras latihan rumah sukan. Maksudnya apa-apa rancangan dekat sekolah berkait dengan merentas desa contohnya, ataupun sukan sekolah, sukan tahunan. Jadi setiausaha sukan ni yang kena urus ataupun kena rancang. Okey, itu tugas setiausaha sukan. Okey, kemudian penyelaras, dia kena atur dan selia perjalanan aktiviti. Maksudnya dia kena pastikan selama setahun tu aktiviti tu berjalan dengan baik. Maksudnya dia juga yang membuat dokumentasi. Maksudnya dari segi dokumentasi tu kena ada gambar. Betul lah. Jadi dia yang kena pastikan, dia yang kena ambil gambar semua untuk buat dokumentasi selama setahun tu kurikulum tu berjalan. Okay, selain daripada itu,
penyaras juga yang menyediakan contoh borang kehadiran. Sebab bila kita join masuk co-curriculum, contohnya hari ni ada Persatuan Bahasa Melayu, jadi mesti kita akan ambil attendance kan. Jadi penyelaras ni akan sediakan benda tu semua dan akan beri kepada guru penasihat. Okay, kemudian guru penasihat. Guru penasihat lebih kepada pelantikan AJK. Seperti kita sedia maklum, maksudnya sebelum kita masuk kelas, guru mesti dah ada yang guru tu adalah guru penasihat. So guru penasihat ni akan merancang bersama murid-murid apa aktiviti dan AJK yang dilantik dalam persatuan tersebut. Okay. Kemudian guru pemimpin tu juga yang akan menguruskan penyertaan ahli-ahli dalam badan beruniform dan sebagainya bila adanya pertandingan, dan dia juga boleh mengiringi pelajar apabila pelajar-pelajar kita wakil sekolah dalam pertandingan apa-apa pun. Okay, saya rasa itu saja daripada saya. Terima kasih. Saya laju sangat saya terang. Komponen 3 ni siapa nak ni? Okey, sikit Saira. Yang tadi tu? Buka sikit. Ya, ke bawah dia. Ni kan? Okey. Lagi satu yang merah tu, yang merah. Okey, ini Ini kat sini sebenarnya ada banyak. Mungkin Saira bacakan sikit je antaranya dibacakan. Okey. Yang tak bacakan tu kena share sama-sama dengan rakan-rakan yang lain. Share dengan rakan-rakan yang lain. Dan tak apa, tugas-tugasnya. Tugas-tugas JPK Koko, tugas-tugas SU Koko, tugas SU Sukan, penyelaras dan guru penasihat ini. Kena ambil tahu semua sebab apa, ini penting bagi pengetahuan pada anda semua untuk menguruskan co-curriculum di sekolah. Kalau tak ada pengetahuan ini, bagaimana kita nak bergerak? Anda sebagai guru penasihat, guru penasihat Persatuan Pendidikan Islam contohnya, apakah tugas-tugas anda? Kena tahu. Jadi kat situlah mesti ada banyak ni kat sini. Dekat guru penasihat ni ada lagi yang dia punya tugas-tugas tanggungjawab mereka. Jadi disenaraikan, dikongsi bersama je. Mungkin ada panjang tu. Betul banyak. Ada banyak. Ini sebenarnya ada banyak ni, semua ada ni, ada. Jadi dia ambil sebahagiannya saja. Dia ceritakan sebahagiannya. Kita tak, not enough time to talk all the maklumat ini. Okey, jadi yang lain-lain tu dapatkan maklumat daripada Safika yang dia yang cari, Zakia daripada Zakia dia yang cari. Jadi share. Nanti saya sediakan tapak dalam GC tu, upload masuk dalam GC perkara-perkara yang dibincangkan pada hari ini. Ada lagi? Zakia, ada lagi? Ada lagi? Sambung ya. Ada. Yang ketiga belum, yang keempat belum. Cepat sikit. Masa nak habis ni. Okey, seterusnya yang ketiga, macam kita tahu kat bawah Girlco ni ada 3 sukan permainan. So sukan permainan tu dia ada 2 kategori, antarabangsa dan tradisional. Kalau antarabangsa tu antara sukan antarabangsa bola sepak. Kalau yang tradisional wow ke, gasing ke, tak kisahlah sekolah rendah atau sekolah menengah kan. Lepas tu kalau unit beruniform ni, sekolah rendah, sekolah menengah boleh menubuhkan unit uniform mengikut keperluan setempat, kemudahan peralatan, jurulatih yang ada, kemudahan sedia ada di sekolah bagi mengendalikan dan melaksanakan aktiviti setiap unit uniform. Dan bilik unit uniform pun berada dan diselia dengan baik. Seterusnya kelab persatuan ada 2 bahagian, ada 2 kategori. Yang pertama mata pelajaran. Yang mata pelajaran tu iaitu persatuan lah, contoh Persatuan Bahasa Melayu yang berasaskan mata pelajaran akademik lah. Kalau yang berasaskan minat dan hobi, perkhidmatan, kecenderungan tu ialah kelab permainan. Contohnya kelab
kelab catur. Macam squad saya buat sendiri dengan pelajar saya, kelab catur boleh main online. So budak dia ada CJ, pelajar-pelajar dia masih bawa CJ, chess. So dalam PAJSK tu berterusan walaupun PKP. So bolehlah try cikgu-cikgu tanya GPK co-curriculum sebab kesian budak. Kesian murid-murid PKP dia jadi stop, dia tak dapat CJ kan. So kita boleh tanya apa-apa permainan lah yang berterusan PKP ni yang boleh main online sebab kita tak boleh berhenti kan budak. Itu yang baik, anda telah nampak lah projek anda esok kalau nak buat pertandingan catur. Nampak catur sekarang. Dah boleh buat pesan kerja tu. Nampak? Dia dah boleh dapat, Zakia dah nampak satu projek dia. Saya sedang berlangsung insyaAllah minggu depan. Dah berlangsung sedang terus buat projek tu, terus ambil gambar dia untuk nak buat dia punya dokumentasi nanti. Nampak tu? Itu projek tu antara you punya kerja khusus. Buat kerja pertandingan catur. Secara online. Dia nampak tu kita kerja dia secara online buat kita kerja. Dia dengan Sabika orang. Sabika beruntunglah. Dah ada, tapi Sabika pula kena projek lain sebab dia kerja sama. Tapi Sabika buat projek lain. Dia di sekolah dia. Projek di sekolah dia buat laporan di sekolah dia sebab projek itu individu. Projek individu. Jadi dah nampaklah. Ini salah satu cara lah. Okey, yang keempat teruskan Zakia. Siapa buat? Sabika. Okey, teruskan Sabika. Sabika tak buka. Mai tak buka tu Sabika. Tak maaf. Okey, kita masuk bab atas, surat perkeliling ikhtisas dan peraturan-peraturan pelaksanaan gerak kerja kurikulum di sekolah. Okey, apa akta, apa surat perkeliling semua tu, itu adalah rujukan bagi sekolah dalam melaksanakan kurikulum kita. Okey? Okey, kemudian. Okey, ini adalah akta yang kita perlu rujuk bagi setiap sekolah, bukan sekolah di Malaysia lah maksudnya. So, Akta Pelajaran 1961 yang mana di bawah akta ini dia menerangkan di bawah bahagian-bahagian kursus-kursus pengajian sekolah, pihak berkenaan dikehendaki menyeraikan aktiviti-aktiviti co-curriculum sebagai elemen kursus dalam kurikulum sekolah yang perlu dijalankan di semua sekolah. Akta ini juga mewajibkan penyertaan murid dalam co-curriculum. Maksudnya setiap sekolah tu kena pastikan sebagai aktiviti itu dimasukkan sekali dalam kurikulum sekolah. Maksudnya kurikulum dengan co-curriculum tu stabil dan saling melengkapi. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya Akta Pendidikan 1996. Akta ini juga mengatakan tentang kepentingan gerak kerja co-curriculum dalam membentuk insan murid yang harmonis. Dia lebih kepada guru lah, tugas-tugas guru. Kepentingan gerak kerja. Gerak kerja tu adalah guru punya tugas. Okey, kemudian. Okey, ini adalah surat perkeliling ikhtisas yang mana ia merupakan garis panduan yang berkaitan dengan ikhtisas. Ikhtisas tu lebih kepada sijil pelajar kita lah yang akan dikeluarkan lepas mereka keluar daripada sekolah nanti. Kemudian surat perkeliling ikhtisas ni dikeluarkan oleh KPM yang mana wajib untuk semua sekolah kena rujuk. Kemudian okey, ini adalah contoh-contoh surat perkeliling. Next. Okey, ni adalah sasaran SPI. Maksudnya surat tu dikeluarkan, dia mensasarkan kepada 5 pihak. Yang pertama, pelajar iaitu murid-murid di sekolah tersebut. Yang kedua, guru-guru. Ketiga, pentadbir iaitu sekolah, PPD dan JPN. Yang keempat, ibu bapa. Yang kelima, agensi luar, NGO atau GO. Okey, ini adalah contoh-contoh. Contoh surat perkeliling ikhtisas bilangan 2 1997, pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri sebagai Persatuan Pakaian Seragam Sekolah. Maksudnya KPM akan keluarkan surat ni untuk mengiktiraf persatuan yang dilaksanakan di sekolah kita. Okey, kemudian. Okey, kemudian surat perkeliling ikhtisas bilangan 8 2007 iaitu yang mana dia mengeluarkan tentang garis panduan pemakaian pakaian co-curriculum di hari persekolahan dan penyempurnaan bulan co-curriculum. Contoh macam sekarang sekolah Johor
pada hari Isnin kita perlu memakai baju Allahu Akbar. Baju apa tu? KRMJ. Satu murid satu sukan tu kan. Okay. Itu salah satu contoh lah. Okay, kemudian okay, yang ni adalah panduan penubuhan persekutuan agama. Sama juga, yang tadi pengiktirafan, yang ni panduan. Maksudnya bila kita nak buat persatuan ke apa, dia akan KPM akan keluarkan surat dan dia akan senaraikan panduan-panduan apa yang perlu dibuat dalam persatuan tersebut. Okay, kemudian. Okay, ini adalah peraturan-peraturan co-curriculum di sekolah. Okay, yang pertama Akta, SPI dan peraturan Maksudnya dekat sekolah tu perlu merujuk kepada yang saya terangkan tadi. Akta, lepas tu surat perkiraan ikhtisas dan juga peraturan Kemudian yang kedua adalah mesyuarat. Okay, mesyuarat maksudnya sebelum apa-apa yang kita nak laksanakan dalam co-curriculum ni, kita kena pastikan adanya mesyuarat. Samalah macam zaman Nabi, kita mesti ada musyawarah untuk kita letakkan sesuatu apa yang kita ingin laksanakan untuk mendapatkan sepakat. Okey, yang ketiga adalah bilik kokoh. Apa fungsi bilik kokoh ni? Bila adanya co-curriculum, contohnya macam contohnya macam bola sepak, badminton semua tu, mesti akan ada peralatan-peralatan sukan dia kan. Jadi bilik kokoh ni wajib ada di sekolah sebagai satu fasiliti yang mudah untuk kita menyimpan peralatan-peralatan sukan kita. Okay. Yang ketiga adalah jadual waktu GERCO. Maksudnya jadual waktu bila perjumpaan akan diadakan, semua perlu dilaksanakan jadual waktu. Kemudian rekod kedatangan. Setiap kali perjumpaan pastikan kena ada rekod kedatangan pelajar. Sebab kadang-kadang kita ada buat persatuan tapi ada setengah pelajar yang tak datang. Sebab apa? Mungkin dia mewakili sekolah dalam pertandingan. Jadi itu dikira hadir, cuma dia tak datang je dalam perjumpaan tersebut. Okay, kemudian laporan. Maksudnya setiap apa yang kita buat perlu ada laporan aktiviti yang kita laksanakan. Okay. And last adalah penilaian. Oh, terima kasih dah. Penilaian ni semua tahu kat sekolah bila tahun 6 dah habis, biasanya PAJSK iaitu penilaian aktiviti jasmani Allah tak ingat. Jasmani sukan co-curriculum. Maksudnya nak habis kena pastikan ada PAJSK tu. Sebab dia akan keluarkan apa sijil dan apa penyertaan anak murid untuk dibawa ke sekolah menengah. Okey. Rasanya itu sahaja daripada saya. Minta maaf atas kekurangan daripada kami berdua. Terima kasih. Assalamualaikum.